Baik, kembali bersama Malaysia Memilih, saya Luqman Haris. Dalam episod ini, fokus kita adalah Sarawak. Negeri yang mempunyai pengundi yang teramai 1.9 juta, lebih dari itu sebenarnya. Dan juga kerusi parlimen yang paling banyak, 31 kerusi parlimen. Dan Gabungan Parti Sarawak GPS sudah mengeluarkan manifesto mereka untuk rakyat Sarawak yang mempunyai 25 teras utama. Apa yang kita boleh kupaskan daripada 25 teras ini? Terutamanya mengambil kira demografi, sentimen dan worldview yang agak unik di Sarawak berbanding dengan negeri-negeri di Semenanjung. Sebelum itu, untuk kita memahami apa yang boleh kita kupas, kita juga perlu memahami demografi pengundi Sarawak. Ini seperti yang saya sudah kongsikan sedikit sebentar tadi dalam segmen pertama, tatkala kita berlintas langsung dengan wakil kami di Sarawak, Nuzuluddin Abdul Razak, untuk mendapatkan persepsi rakyat. Tapi berbaloi untuk kita lihat sekali lagi demografi yang agak unik ini. 1.9 juta pengundi, 1.94 juta pengundi berdaftar di Sarawak untuk PRU15 pada kali ini. Seperti mana di negeri lain tersaksikan taburan lelaki dan wanitanya kira-kira sama. Lelaki ramai sedikit, 50.2% berbanding wanita 49.8%. Tapi tumpuan utamanya berada di sini. Sekali lagi, seperti mana yang kita saksikan di banyak negeri lain, akibat undi 18 dan pengundi yang didaftarkan secara automatik, pengundi muda mendominasi juga demografi pengundi di bumi Kenyalak. Kita lihat 18 hingga 20 tahun, 21 hingga 29 dan 30 hingga 39. Definisi konvensional pengundi muda adalah mereka yang berumur dari 18 hinggalah 39 tahun. Kalau kita gabungkan kelompok ini berbanding dengan keseluruhan pengundi lain, memang jauh berbeza. Mereka jauh mendominasi. Kira-kira 900,000 atau hampir sejuta orang daripada 1.9 juta orang adalah mereka yang muda sahaja. 18 hingga 39 tahun. Kelompok umur, golongan umur yang paling ramai sekali adalah 21 hingga 29 tahun. 415,645 orang. Diikuti rapat dengan mereka yang berumur belia. 30 hingga 39 dan 18 hingga 20 ini adalah pengundi kali pertama kerana mereka kini layak mengundi pada umur 18 tahun, 129,034 orang. Sebelum ini seringkali kita lihat Sarawak sebagai satu negeri yang safe deposit untuk GPS atau Barisan Nasional dahulu. Tapi dengan kemasukan pengundi muda ini, bagaimana ia mengubah dinamika? Dan untuk memahami itu, perlu kita mulakan dengan memahami bagaimana reaksi mereka terhadap manifesto 25 teras yang dikeluarkan oleh GPS. Untuk membincangkan perkara itu, saya bersama dengan Dr. Jeniri Amir. Datuk Dr. Jeniri Amir adalah Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Datuk, pertama sekali reaksi Datuk terhadap 25 teras dalam manifesto yang GPS keluarkan dan juga bagaimana ia diterima oleh peringkat akar umbi dan juga pengundi di bumi Kenyalang. Baik, manifesto ini kemukakan 5 tonggak utama meliputi politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan juga boleh dianggap sebagai sebuah manifesto yang buktikan komitmen dan aku janji GPS, kerajaan GPS terhadap golongan menjadi sasarannya. Jadi bagi saya, yang paling menarik dalam manifesto ini ialah bagaimana untuk kali ini GPS kemukakan tema ataupun slogan stabil, maju dan juga makmur. Jadi saya percaya bahawa segala trust, iaitu 25 trust yang telah dibentangkan malam tadi yang terkandung dalam manifesto 64 halaman ini adalah dengan mengambil kira semua golongan masyarakat, iaitu golongan kanak-kanak, pelajar, pejabat awam, OKU, wanita dan seumpamanya lagi, meliputi kawasan bandar dan luar bandar. Jadi berpaksikan kepada slogan iaitu stabil, maju dan juga makmur, jelas bahawa menjadi keutamaan GPS ialah memastikan Sarawak bukan saja stabil, kerana Sarawak yang stabil dan juga negara yang stabil di politik adalah akan memungkinkan Malaysia yang lebih maju untuk melonjak ke hadapan. Dan saya yakin bahawa stabil itu diletakkan di hadapan sebagai iktibar daripada pergolakan politik yang telah berlaku dalam tempoh 3 tahun pertama di bawah kepimpinan Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Dan maju juga maju ini meliputi pelbagai bidang, termasuk infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Dan hanya dengan adanya kestabilan politik dan juga pertumbuhan ekonomi yang pesat untuk memacu Sarawak ke hadapan, maka akan tercapai
sebuah negara, sebuah negeri dan wilayah yang makmur. Dan kemakmuran ini terbukti daripada hakikat bahawa ketika ini Sarawak punya reserve 30 bilion dan juga berdasarkan bajet 10 bilion untuk berapa tahun. Untuk berapa tahun ini setiap tahun di sekitar 10 bilion. Dan untuk menjawab soalan saudara tadi sebenarnya setelah saya memperincikan satu persatu 25 trust dan 5 trust utama itu, tidak dapat dinafikan bahawa antara aspek yang diberi perhatian dalam manifesto ini ialah golongan muda. Dengan utamakan isu-isu yang relevan dengan golongan muda, khususnya berkaitan dengan pendidikan, dengan peluang pekerjaan, dengan ekonomi, dengan inflasi, perumahan dan seumpamanya. Jadi dari segi itu dapat dianggap bahawa manifesto GPS ini telah cuba tangani bukan saja golongan ataupun sektor yang telah saya sebutkan tadi, tapi secara khusus juga beri perhatian yang serius terhadap golongan muda yang saudara sebut tadi berusia sekitar 18 hingga 39 tahun yang sekitar 1 juta. Ini satu golongan yang tidak boleh diabaikan, yang tidak boleh diambil ringan kerana mindset mereka disebabkan pendidikan yang mereka terima dan juga pendedahan melalui media sosial dan naratif politik yang pelbagai melalui media sosial dan alam maya ini, maka ini telah membentuk bagaimana mereka menanggapi ataupun memberi persepsi terhadap kerajaan GPS. Bagaimana pula dengan prioriti politik golongan muda ini, Datuk? Kerana kita lihat sebelum ini seringkali prioriti politik dan sentimen pengundi di Sarawak ini sering bersifat inwards. Mereka ada kecenderungan untuk lebih mementingkan isu-isu tempatan, isu-isu negeri berbanding isu-isu di peringkat kebangsaan. Ini juga kita saksikan di beberapa negeri ataupun kerusi di Semenanjung juga, iaitu penduduk setempat mereka lebih peduli berkenaan dengan isu lokal berbanding dengan isu di peringkat kebangsaan. Dan Sarawak selamat untuk kita katakan sebelum ini ia sedikit sebanyak kecenderungannya adalah ke arah itu. Tapi seperti yang kita bincang sebentar tadi, golongan muda ini mungkin ramai yang merantau. Mereka bekerja dan malah menetap di Semenanjung, di Kuala Lumpur, di Selangor dan sebagainya. Tapi mereka masih lagi didaftarkan untuk mengundi di Sarawak. Jadi mereka adalah pengundi Sarawak. 19 November nanti mereka akan pulang untuk mengundi. Tapi mereka mungkin membawa bersama mereka worldview yang sedikit berlainan kerana mereka tinggal di Semenanjung berbanding dengan ibu bapa mereka yang sudah tinggal hampir seumur hidup di Sarawak. Bagi golongan muda ini, adakah mereka juga menitik beratkan isu-isu lokal di Sarawak seperti autonomi, MA63 dan sebagainya? Atau adakah mereka lebih mementingkan isu di peringkat kebangsaan seperti governance, anti rasuah dan sebagainya di peringkat kerajaan persekutuan? Baik, satu soalan yang menarik. Sementara tidak dapat kita nafikan bahawa golongan muda ini telah terdedah dengan politik nasional, mereka juga tidak mengabaikan isu-isu tempatan di kawasan mereka, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, dari segi jalan raya, api elektrik, malah yang menjadi keprihatinan mereka ini adalah dari segi internet. Tetapi untuk rekod, untuk bersikap adil terhadap apa yang dilakukan oleh kerajaan GPS. Kerajaan GPS telah berusaha sedaya upaya dalam beberapa tahun ini untuk membina menara telekomunikasi. Menyedari bahawa pentingnya internet, akses pada internet ini meliputi seluruh kawasan di Sarawak. Dan menyedari juga bahawa golongan muda ini juga amat memerlukan perkhidmatan internet untuk memungkinkan mereka terbabit secara langsung dalam ekonomi digital. Jadi dalam konteks ini betul. Sementara mereka memberi perhatian berat terhadap kemudahan asas infrastruktur, termasuk bekalan utility, bekalan air, api elektrik. Pada waktu yang sama juga, mereka kena pendedahan yang begitu meluas terhadap politik di peringkat nasional, kebangsaan. Mereka juga memprihatin terhadap takbir urus yang baik, soal rasuah di peringkat nasional, dan juga soal pembaziran dan sebagainya. Tetapi di peringkat negeri Sarawak, saya fikir apa yang telah berlaku ialah satu daripada penekanan yang diberi dalam pentadbiran ataupun dalam trust yang dikemukakan ini ialah takbir urus yang baik, yang cekap, yang profesional dengan menjunjung tinggi integriti untuk memastikan Sarawak ini sentiasa punya reputasi dan imej yang baik untuk memungkinkannya mencapai melaksanakan segala inisiatif dan trust yang dijanjikan dalam manifesto ini. Ya, Datuk, akhir sekali saya ingin menyentuh kenaan ini untuk mendapatkan pendapat Datuk. Kita lihat semalam Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng
dalam ucapan beliau sewaktu melancarkan ataupun mengumumkan manifesto ini, dalam ucapan beliau ada kita lihat kenyataan-kenyataan yang bersifat agak kritikal kepada Pakatan Harapan. Antara lain, Tan Sri Abang Jo menyebut kita sudah merasai perit derita dan duka lara di bawah pemerintahan Pakatan Harapan. Hati rakyat Sarawak terluka seperti dihiris pisau bermata dua, dan beliau kemudian memperincikan dan juga menambah berkenaan dengan kegagalan Pakatan Harapan, katanya menunaikan janji hasil minyak 20% diagihkan ke Sarawak dan macam-macam lagi. Di peringkat nasionalnya pasca PRU 15 ni Datuk, kita lihat sekiranya Barisan Nasional menang hampir cukup dengan majoriti, saya kira tidak ada masalah untuk dapat confidence and supply dari GPS. Tapi berdasarkan kenyataan ini, jikalah Pakatan Harapan yang mendapat kerusi yang hampir cukup dengan majoriti dan mereka memerlukan satu kingmaker, adakah kita dapat jangkakan masalah? Adakah pendirian sangat tegas oleh GPS dan Tan Sri Abang Jo ini akan berubah sekiranya itu keadaannya selepas ini? Jika GPS diperlukan untuk membentuk kerajaan persekutuan di bawah Pakatan Harapan, adakah mereka boleh berubah fikiran? Baik, saya nak menjawab soal itu dengan apa yang telah berlaku susulan daripada langkah Seraton, iaitu GPS perlu buat keputusan sama ada untuk menyokong Pakatan Harapan atau blok politik yang lain. Jadi ternyata bahawa gabungan Parti Sarawak telah mengambil pilihan untuk tidak menyokong Pakatan Harapan disebabkan selagi ada DAP di situ. Dan dengan mengambil kira apa yang telah saudara sebutkan itu, dalam 22 bulan Pakatan Harapan memerintah yang telah melukai hati, yang menghiris bagai pisau menghiris kalbu dan sebagainya. Kenyataan itu merupakan satu kenyataan yang jelas menggambarkan apa yang telah dialami oleh rakyat Sarawak. Jadi diandaikan berlaku satu persaingan sengit dari segi majoriti untuk blok Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional menjelang selepas PRU ini keputusan diumumkan, saya fikir GPS lebih selesa dengan formula ataupun ramuan yang ada sebelum Dewan Rakyat dibubarkan, iaitu dengan Barisan Nasional dan juga dengan Perikatan Nasional. Ini juga berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak bahawa GPS sebenarnya lebih cenderung untuk menjalinkan kerjasama dengan pakatan yang saya sebutkan itu dan bukan dengan Pakatan Harapan selagi ada DAP di dalamnya. Baik, terima kasih Dato' Dr. Jeniri Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Dan sudah tentu setiap hari kami akan sentiasa membawakan satu topik fokus dalam setiap episod Malaysia Memilih dalam hari-hari menjelang 19 November ini. Pastikan anda terus setia bersama astroawani.com dan saluran 501 Astro Awani, saluran pilihan raya anda. Kita akhiri di sini. Assalamualaikum dan salam hormat.